Kisah seorang sahabat yang tubuhnya dilindungi oleh lebah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 10 mata-mata yang dipimpin oleh Hashim bin Thabit Al-Ansari, Datuk Hashim bin Al-Athab. Apabila mereka tiba di kawasan Hudah antara Asafan dan Makkah, mereka singgah di sebuah perkampungan suku Hudhail yang biasa disebut sebagai Bani Luhayan. Kemudian Bani Luhayan mengutus kira-kira 100 orang ahli panah untuk mengejar mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjaya menemui sisa makanan berupa biji kurma yang dimakan di kawasan rehat. Mereka berkata, ini adalah biji kurma Madinah, kita harus mengikuti jejak mereka. Hashim merasakan kumpulannya sedang diikuti oleh Bani Luhayan, lalu mereka berlindung di sebuah taman. Bani Luhayan berkata, turunlah dan menyerahlah, kami akan membuat perjanjian dan tidak akan membunuh seorang pun di antara kamu. Hashim bin Thabit berkata, saya tidak akan menyerah kepada orang-orang kafir, kami adalah kepada Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan Bani Luhayan melemparkan lembing ke arah Rasulullah sehingga Hashim terbunuh. Hanya ada 3 orang utusan Rasulullah. Mereka bersetuju untuk membuat perjanjian. Mereka ialah Hubaib, Zaid bin Dasnah dan seorang lelaki yang ketika itu turut ditembak selepas mengikatnya. Orang ketiga berkata, ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, saya tidak akan berkompromi dengan kamu kerana saya sudah mempunyai contoh sahabat-sahabat saya yang terbunuh. Kemudian kumpulan Bani Hudhail membawa Hubaib dan Zaid bin Dasnah pergi. Mereka berdua dijual. Ini berlaku selepas perang Badar. Bani Harith bin Am bin Nufail yang membeli Hubaib kerana Hubaib adalah orang yang membunuh Al-Harith bin Amir pada perang Badar. Kini Hubaib adalah tawanan Bani Al-Harith yang telah bersetuju untuk membunuhnya. Pada suatu hari Hubaib meminjam pisau cukur daripada salah seorang anak perempuan Al-Harith untuk mencukur misainya. Wanita itu meminjamkannya. Tiba-tiba lelaki dan perempuan itu menghampiri Hubaib, malah duduk di atas ribanya tanpa disedari oleh ibunya. Manakala tangan kanan Hubaib memegang pisau cukur, wanita itu berkata, saya sangat terkejut. Hubaib tahu apa yang saya alami. Hubaib berkata, adakah anda bimbang saya akan membunuh anak anda? Saya tidak mungkin membunuhnya. Wanita itu berkata, demi Allah aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Hubaib, dan demi Allah pada suatu hari aku melihat Hubaib memakan setangkai anggur dari tangannya walaupun tangannya dibelenggu dengan besi. Sedangkan di Mekah belum musim berbuah. Sesungguhnya ia adalah rezeki yang Allah kurniakan kepada Hubaib. Ketika Banu Al-Harith membawa keluar Hubaib dari tanah haram untuk membunuhnya, Hubaib berkata, beri aku peluang untuk solat 2 rakaat. Mereka mengizinkan solat 2 rakaat. Hubaib berkata, demi Allah, seandainya kamu tidak menuduhku berputus asa, nescaya aku akan memperbanyakkan doaku. Lalu Hubaib berdoa, ya Allah, kurangkanlah bilangan mereka, binasakanlah mereka, sehingga tidak ada lagi keturunan mereka yang hidup. Lalu membacakan ayat, kematian bagi saya tidak menjadi masalah, asalkan saya mati dalam keadaan Islam. Dalam apa jua cara Allah adalah kembali saya semua yang aku korbankan kerana-Mu ya Allah. Jika awak sudi, berkatilah aku dalam tanaman burung kerana lukaku, mati syahid. Kemudian Abu Sirwa'ah Uqbah bin Harith muncul untuk membunuh Hubaib. Hubaib adalah orang Islam pertama yang dibunuh, dan sebelum dibunuh dia solat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat pada hari Hubaib disiksa, bahawa Quraisy menghantar beberapa orang untuk mencari bukti bahawa Hashim bin Thabit telah terbunuh dalam kejadian itu. Mereka sedang mencari mayat Hashim. Kerana Hashim adalah orang yang membunuh salah seorang pemimpin Quraisy, tetapi Allah melindungi tubuh Hashim dengan menghantar segerombolan lebah untuk melindungi tubuh Hashim, sehingga orang ramai tidak berjaya memotong mana-mana bahagian badan Hashim. Riwayat Al-Bukhari, nombor 3989, Abu Dawud, nombor 2660.